Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala musannif al-imam Syekh Daud ibn Abdullah al-Fattani rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun, pada menyatakan barang yang mewajibkan mandi dan segala fardunya. Dan setengah daripada pada menyatakan barang yang ini perkara yang mewajibkan mandi dan segala fardunya. Fardu dengan makna rukun di sini. Dan setengah daripada syarat sah sembahyang seorang itu suci ia daripada hadas akbar. Hadas akbar. Hadas akbar iaitu hadas besar. Hadas besar dan hadas ini ada dua, hadas akbar, hadas asghar. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan mandi dan hadas kecil disucikan dengan mengambil wuduk. Apa makna hadas? Hadas ini adalah kekotoran maknawi yang menghalang seseorang itu daripada sahnya ibadat. Kekotoran maknawi yang menghalang daripada sahnya ibadat. Ibadat yang mensyaratkan bersuci. Maka disucikan dia dengan mandi. Jadi hadas akbar disucikan dia dengan mandi. Yang sempurna syaratnya seperti yang lagi disebutkan, dia berserta dengan niatkan mandi dengan meniatkan mengangkat hadas akbar daripada segala badannya, daripada seluruh badannya. Karena hadas akbar ini dia meliputi seluruh tubuh. Jadi sebab itu untuk menghilangkannya, mengangkatnya ini menghilangkannya mesti dengan meratakan air ke seluruh badan. Itu dimanakan mandi. Jadi maksud mandi ialah meratakan air ke seluruh badan dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghilangkan hadas yang menghalang daripada sahnya ibadat-ibadat yang memerlukan kepada bersuci, seperti solat, tawaf dan sebagainya. Dan yang mewajibkan dia itu salah satu daripada 5 perkara. Dan yang mewajibkan mandi salah satu daripada 5 perkara. Dalam bahasa yang lain, makna perkara yang menyebabkan seorang itu berhadas besar. Dan untuk menghilangkannya memerlukan kepada mandi. Jadi sekaliguslah mana ada 2 maksud di sini. Dan yang mewajibkan dia, yakni mandi itu 5 perkara. Maknanya kalau berlaku 5 perkara ini, wajiblah seseorang itu mandi, yakni sebelum dia melakukan ibadat. Ataupun boleh difahami daripada ini juga, iaitu perkara-perkara yang menimbulkan hadas. Yang menimbulkan hadas. Perkara yang menimbulkan hadas besar ada 5. Di sini disebut 5. Dalam sebahagian kitab disebut 6. 6 kerana dia pisahkan haid dan nifas. Kalau haid dan nifas dikira sekali, maka 5 saja. Kalau haid dan nifas tu dikira baksingan, jadi 6. Yang pertama keluar mani. Tengok dalam matannya dengan ihtilam. Ihtilam yakni bermimpi.
atau lainnya. Lainnya seperti memandang, bersentuhan, berpelukan dan sebagainya, asalkan keluar mani, maka berjunublah. Dan berjunub seseorang itu. Ini merangkumi lelaki dan juga perempuan. Berjunub ini, keluar mani ini merangkumi lelaki dan juga perempuan. Dan seorang yang berjunub, maka dia dianggap berhadas besar. Sebelum dia solat, wajib dia mandi. Dan yang keduanya jima'. Jima' yakni memasukkan hasyafah zakar. Hasyafah ni makna kepala zakar. Di dalam faras. Jikalau faras binatang sekalipun. Jadi berbeza dengan mani tadi. Tadi kalau kita kata beza dengan mimpi. Mimpi ini bukan mimpi. Itu yang menjadi faktor junub. Keluar mani dengan sebab bermimpi. Jadi sebab itu kalau seorang itu dia bermimpi, tapi dia bangun pagi, tak ada kesan mani, maka tak wajib mandilah. Jadi faktor keluar mani itu mimpi. Dan juga ataupun berpelukan, bersentuhan, dia panggil faktor keluar mani. Dan yang mewajibkan mandi itu bukan faktor itu. Yang mewajibkan mandi itu adalah keluar mani itu. Itu yang ramai orang tak dapat bezakan. Di antara faktor dan juga sebab. Faktor keluar mani itu bukan dia yang menyebabkan mandi ataupun yang menyebabkan junub. Keluar mani itu. Cuma keluar mani itu dengan faktor apa? Tak kira lah faktor apa sekalipun. Faktor kerana berpelukan, bersentuhan atau memandang perkara-perkara yang membangkitkan syahwat, ataupun dengan sebab mimpi, yang dia bermimpi bersetubuh pada dalam tidurnya itu, lalu keluar mani. Jadi begitulah. Tapi jima' sekalipun tak keluar mani, asalkan berlaku kemasukan melepasi hasyafah, kadar hasyafah ke dalam faras. Kata dia, jikalau faras binatang sekalipun, maka wajib mandi. Dan yang ketiga haid. Haid. Iaitu darah yang keluar daripada perempuan yang sampai umurnya. Umur paling cepat seorang perempuan itu kemungkinan haid adalah 9 tahun. 9 tahun. Jadi kalau dia belum cukup 9 tahun, 7 tahun dah keluar darah, itu bukan darah haid. Bukan darah haid, darah istihadah ataupun darah fasad ni panggil. Darah sakit, bukan darah normal. Haid ni adalah darah normal. Haid ni. Yang sampai umurnya, yakni umur dipanggil umur paling singkat untuk seorang perempuan itu ada kemungkinan datang haid, iaitu 9 tahun, dan bukannya kerana sakit. Bukan kerana sakit. Di antaranya, jika haid itu tempoh paling panjang haid 15 hari. Yang tempoh paling panjang haid 15 hari bagi satu kitaran. Jadi kalaulah dia datang lebih 15 hari, maka itu dipanggil darah istihadah, darah fasad, bukan darah haid. Dia masalah lah, perempuan itu ada masalah. Dan yang keempatnya nifas. Dan wajib mandi nifas itu kerana iaitu darah yang keluar kemudian. Dan keempatnya nifas. Nifas iaitu darah yang keluar kemudian daripada beranak. Kemudian tulis itu setelah. Setelah daripada beranak. Mana selesai daripada bersalin. Setelah pun selesai. Kerana dalam mazhab Syafi'i, darah yang keluar dipanggil bersama dengan anak itu belum nifas. Ataupun dipanggil mana setelah bayi keluar sepenuhnya.
Kalau anak kembar makna setelah keluar kembar tu. Yang mana sepenuhnya keluar, selepas itu barulah dipanggil nifas. Adapun darah yang keluar bersama dengan anak itu dipanggil darah, bukan darah nifas lah, darah istihadah ataupun darah fasad tadi ni. Maknanya bukan darah nifas. Jadi kerana itu ada implikasi hukum dari sini ada. Iaitu kalaulah seorang perempuan itu dia dalam situasi tidak bersalin. Tapi darah dah turun. Tak bersalin lagi, darah dah turun. Bila masuk waktu solat, sudah tentu dia tak boleh solat kerana dia dalam peringkat nak bersalin. Jadi dia kena qada solat tu. Kerana dia masih tertakluk dengan kewajipan solat. Kerana darah yang keluar itu bukan darah nifas. Bukan darah nifas. Yang dipanggil darah fasad ataupun darah istihadah. Hanya perempuan yang dalam nifas saja yang tak dituntut solat. Itu. Tapi kalau mengikut mazhab yang menyatakan, ada mazhab lain daripada Syafi'i menyatakan bahawa darah nifas ini bukan sahaja darah selepas bersalin, tapi ketika nak bersalin. Yang maknanya perempuan yang turun darah, maknanya dia hampir nak bersalin, itu pun sudah dikira sebagai darah nifas. Maka kalau mengikut pandangan itu, jadi dia tak wajib sembahyang dah lah. Tapi mazhab Syafi'i, darah nifas hanyalah darah selepas bayi keluar sepenuhnya. Dan yang kelima, wiladah, yakni diri beranak. Wiladah. Jika tiada darah kemudiannya, mana darah wiladah ni maknanya adalah bersalin lah. Diri beranak jika tiada darah kemudiannya. Ini jika ditakdirkan seorang perempuan itu dia bersalin dan tak ada darah yang keluar, adakah dia dikira berhada besar atau tidak? Ya. Kerana anak ini adalah mani, dia panggil mani yang telah menjadi bayi. Jadi dia kiaskan pada itulah. Keluar mani, wajib mandi. Keluar mani menyebabkan seorang itu berhadas atau berjunub. Maka keluar bayi pun samalah, seumpama macam keluar mani juga. Kerana bayi ini adalah mani yang telah menjadi jasad. Jadi sebab itu dia kata jika tiada darah kemudiannya, yakni maksud nifas. Atas mana timbullah persoalan. Ini menjawab persoalan. Kalau takdir kata seseorang itu dia bersalin tanpa darah, adakah dia wajib mandi? Ya, jawapannya ya, kerana mandi wiladah dia panggil. Mandi wiladah. Tapi kalau dia bersalin tu dengan ada darah nifas, dia kena tunggu darah nifas habis dululah baru boleh mandi. Tapi kalau dia bersalin tanpa darah nifas, adakah dia kena mandi? Ya, kena mandi. Mandi apa tu? Dia panggil mandi wiladah. Mandi wiladah. Bila dia boleh mandi? Maknanya segeralah, sebab darah tak ada dah. Segala sama seperti mana orang yang keluar mani lah. Orang yang keluar mani dia boleh mandi bila-bila masa. Cuma bila waktu solat tak masuk lagi, dia boleh tangguh lagi lah. Tapi kalau ada waktu solat dah masuk dan dia nak solat, maka dia kena segera mandi untuk bolehkan dia solat. Jadi atas qaul ini, berdasarkan pada apa ibarat penulis ini, dan seumpamanya guguran darah atau daging sekepul, dan jikalau tiada basah sekalipun, jadi orang keguguran pun sama juga masuk dalam hukum wiladah. Orang keguguran pun sama masuk dalam hukum wiladah. Dan dia cerita sini dalam syarah pada tersebut. Dan adapun sebab wajib mani wiladah itu adalah asal anak itu daripada mani. Asal anak itu daripada mani. Tapi Anda pernah tanya
guru ana Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal. Sebab kalau mengikut ulama-ulama Syria, Dr. Mustafa Bura dan sebagainya, mandi wiladah ini dia timbul jika ataupun ada andaian seorang perempuan itu bersalin tanpa nifas. Ya. Jadi kalau dia bersalin dengan nifas, mana tidak timbul istilah wiladah, mandi wiladah ini. Tapi kata Syekh Sulaiman Adal, mengikut ulama-ulama Yaman, mandi wiladah ni lain, mandi nifas lain. Jadi perempuan yang bersalin ni dia kena dua mandi lah. Satu mandi wiladah dan satu lagi mandi nifas. Wallahu a'lam. Dan mengikut ibarat kitab ini, mandi wiladah ini jika tiada darah kemudiannya, antara jika tiada darah nifas. Jadi maknanya dia lebih cenderung kepada ulama-ulama Syria lah, ulama mazhab Syafi'i Syria. Kemudian tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian, dia dalam matan tu dia tidak ada niat, dia kita kena tengok dalam syarah. Kita sambung tu. Dan fardu mandi itu dua perkara. Dan fardu mandi itu dua perkara. Yang pertama niat mengangkat hadas yang tersebut itu. Niat di dalam hati. Niatlah hati mengangkat hukum hadas yang tersebut itu. Sebab pada sebut hukum, sebab hadas ini dia dipanggil najis hukmi, najis yang dipanggil maknawi. Hukum kita tu berhadas. Tak nampak, zahir tak nampak. Jadi sebab tu dipanggil mengangkat tu. Bukan menyucikan. Istilah najis tu dia guna istilah menyucikan. Tapi istilah hadas ni dia panggil mengangkat hadas. Dia panggil membuang hadas. Dia panggil membuang hukum. Hukum daripada kita berhadas itu menjadi kita tu orang yang suci daripada hadas ataupun orang yang orang kata apa, tahir lah, suci lah. Suci daripada najis dan juga suci daripada hadas. Suci daripada najis iaitu dengan mandi. Dengan kita menyucikan. Tausil dia panggil. Suci daripada hadas dan kita mengangkat hadas lah. Mengangkat hukum hadas iaitu dengan mandi. Mengangkat hukum hadas tersebut. Dan fardu mandi itu dua perkara. Pertama niat dalam hati. Kena bezakanlah, lafaz itu bukan niat. Niat yang sebenarnya itu adalah hati. Adapun lafaz itu hanya sunat saja, membantu niat, membantu hati untuk berniat. Dan tiada sunat berlafaz dengan niat. Hanya berkata Imam Nawawi, sayugianya jua. Wallahu a'lam, mungkin dia maksudkan di sini dia panggil beza di antara istilah sunat dengan mustahab, istihbab dia panggil. Dalam pengarang syarah ini dia kata tiada sunat berlafaz dengan niat. Hanya berkata Imam Nawawi sayugianya jua. Mungkin digalakkan. Oleh sebab itu dalam istilah fuqaha ini ada ketika fuqaha dia menggunakan istilah disunatkan. Ada ketika dia guna istilah sunat itu maknanya yusannu, dia panggil yusannu, sunat dia panggil. Kalau buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Dan ada ketika dia guna bahasa yustahabbu. Yustahabbu. Baik, ada kadang dalam satu situasi sama. Sunat yusannu dan yustahabu tu memberi maksud yang sama. Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tak dapat apa-apa. Tapi ada ketika ulama dia bezakan. Yusannu apabila benda itu sunat, dia sabit dengan nas. Dia sabit dengan nas dia panggil. Dan yustahabu pula
walaupun diterjemahkan kadang oleh orang Melayu dia semua disunatkan, tapi sebenarnya dia digalakkan. Mana disyorkan, macam sayugia disyorkan dia panggil, untuk bantu hati, sebab tidak ada nas. Melafazkan niat dengan lidah ni tidak ada nas. Berbeza dengan kita berkumur, beza dengan basuh hidung, cuci telinga ketika wudu. Ya, itu memang ada nas, cuma tidak wajib. Ya, ulama fahami kalau tak buat tidaklah sampai berdosa. Ada nas. Tapi melafazkan niat dengan lidah ni dia tidak ada nas. Tapi digalakkan, maknanya dan selalu disebut dengan ucapan disunatkan kerana untuk membantu hati. Untuk membantu hati. Jadi dalam masalah ini itu pentingnya kita ni penting juga untuk mengaji satu lagi ilmu dia panggil usul fiqh. Untuk kita bezakan yang mana kita kena pertahankan dan yang mana kita tak perlu pertahankan kalau orang bertikaikan. Contohnya, dia kata, bagi saya tak perlu lafaz-lafaz ni. Kerana tidak ada nas. Jadi kita mazhab Syafi'i pun tak apalah, biasalah. Sebab dalam mazhab Syafi'i pun, dia tak kata disunatkan, dia kata sayugianya. Maknanya, orang kata apa, sebab tidak ada nas. Cuma digalakkan untuk konsentrate hati. Mana kalau kamu tak buat, tak ada masalah. Tak perlu buat pun. Kalau kamu rasa hati kamu dah boleh konsentrate. Tapi kalau kita tak faham, kita akan bergaduh lah. Kita kata, tak boleh. Apa ni ulama kami mazhab kata sunat. Ya, dia guna istilah bukan sunat dalam bentuk kena pertahankan wudu, berkumur dan sebagainya. Tapi dia panggil dalam bentuk galakkan. Galakkan untuk membantu hati. Dan lafaznya yang dijatuhkan maknanya dalam hati itu. Ini contohlah, dia bagi contoh lafaz niat. Nawaitu raf'al janabati. Ubah gitu. Saja aku mengangkat hadas janabah. Hadas janabah ini hadas dengan sebab berjunub. Jika ia berjunub. Ini dia panggil lafaz-lafaz niat yang muqayyadah ini kena berhati-hati. Sebab kalau kita berjunub baru kita niat mengangkat hadas berjunub. Kalau perempuan dia haid, mana dia barulah dia niat angkat hadas haid. Jangan orang lelaki pula pergi niat pasal niat nawaitu rafa hadasil haid. Mana ada orang lelaki main haid. Jadi sebab itu nak selamat, kita niat dengan lafaz mutlak. Nanti dia akan sebut selepas ni. Walaupun yang afdal dalam kitab ni, dia kata yang afdal tu ialah muqayyadah ni. Niat ni niat mengangkat hadas janabah, mengangkat hadasul haid. Saja aku mengangkat hadas haid jika ia datang haid. Atau nawaitu raf'a hadasin nifas, saja aku mengangkat hadas nifas jika ia nifas. Maka niat ini namakan niat muqayyadah. Muqayyadah ni makna niat mengikat dia panggil. Niat yang diikat dengan tadilah, dengan janabah dengan sebab haid, dengan sebab hadas dengan sebab haid, dengan sebab janabah, nifas dan sebagainya. Tadi ni kita ada satu tertinggal sebenarnya. Dalam kitab lain, di sini walaupun dia bilang 5, tapi sebenarnya dalam kitab lain dia 4 saja. Kerana dia tak letak ada satu lagi, iaitu salah satu sebab yang bawa pada junub, sebab yang kelima ataupun yang keenam dalam kitab lain, dan ketujuh dalam kitab kita lah, sebab dia pisahkan haid dan nifas, dia pisahkan. Dan satu lagi ada tertinggal, iaitu kematian. Betul kematian. Di antara faktor seseorang itu berjunub ialah mati. Karena itu dalam mazhab Syafi'i, syarat sah sembahyang jenazah ialah hendaklah mayat itu telah dimandikan. Kalau dikafankan lagi afdal. Tapi kalau dah dimandikan belum dikafankan, boleh mandi dah. Dan boleh sembahyang dah jenazah itu. Kalau tidak ada mandi,
Tidak ada mandi, tidak ada semayang. Itu mazhab Syafi'i. Contoh macam mayat yang tenggelam yang tak ditemui, oleh sebab tak boleh dimandikan kerana mayat itu tak ditemui, maka tidak adalah semayang. Tapi kita tak berbimbang lah sebab dia dikira mati syahid. Dikira mati syahid. Allah Ta'ala dah bagilah ganjaran di situ. Dan juga termasuk keampunan. Jadi bila seorang itu mati, maka dia berjunub. Lalu junubnya itu dihilangkan dengan mandi, dia panggil mandi mayat. Dengan mandi mayat. Jadi ada, dia panggil, kalau nak kira ikut format dalam kitab kita ni, 6 lah. 6. Ya, kerana dia gabungkan mandi, kerana dia pisahkan mandi, kerana dia gabungkan haid dan nifas. Kerana dia pisahkan haid dan nifas. 5, 6. Kita dah sebut tadi kalau dalam kitab lain. Dalam kitab lain dia sebut 6. Cuba tengok balik. Jima' 1, keluar mani. 2, mati. 3, dalam kitab ni lah, kitab ada panah ni. 4, haid. 5, nifas. 6, wiladah. Boleh ya? Okey ya. Jima', keluar mani, mati, haid, nifas dan wiladah. Kitab kita ni semua ada, semua kan? Kurang satu, mati ada. Okey, maknanya jadi 6 jugalah. Okey, 6 jadi 6. Kalau gabungkan haid dan nifas tu sekali jadi 5. Gitu. Okey. Kemudian niat dipanggil dan boleh diniatkan dengan niat mutlaqah. Mutlaqah niat umum, seperti yang niat pada janabah atau pada haid atau pada nifas akan makna seperti dia niat. Okey, niat sama ada hadas itu kerana janabah ataupun haid ataupun nifas, dia berniatkan dengan makna yang umum, iaitu nawaitu istibahata nawaitu istibahata salati. Ini maf'ul bih. Aku berniat saja, aku berniat untuk menuntut yang mencari mengharuskan sembahyang. Saja aku berniat mandi untuk membolehkan sembahyang, itu maksud dia. Ataupun nawaitu ada al-ghusli, ataupun saja aku berniat menunaikan mandi, mandi yang wajib. Dengan takdir al-ghusli, yakni mandi yang wajib. Nawaitu atau nawaitu fardul ghusli, saja aku berniat mengerjakan fardu mandi. Namanya al-ghuslu al-mafrud, maksudnya fardul ghusli. Fardu ni udafat dalam nahu. Kalau kita tengok dalam nahu, fardu mudafu ilaih. Jadi dia panggil di sana ada istilah, dia panggil idafat mausuf kepada sifat, dia panggil. Asalnya ialah fardu mandi, tapi yang dia maksudkan ialah mandi yang difardukan. Saja aku berniat melakukan mandi yang difardukan. Nawaitu raf'al hadatsil akbar, atau saja aku mengangkat hadas yang besar. Yang ni lah famous ni. Yang ni lah yang biasa kita ni. Saja aku mengangkat hadas besar. Ataupun saja aku mandi wajib. Itu lebih senang lah. Dua-dua tu salah satu. Saja aku mandi wajib. Ataupun saja aku mengangkat hadas besar. Kalau wuduk, saja aku mengambil wuduk
ataupun saja aku mengangkat hadas kecil. Tu. Atau nawaitu raf'al hadath akbar an jami'il badan, saja aku mengangkat hadas yang besar daripada sekalian badanku. Tetapi niat yang muqayyadah itu afdal, lebih baik. Dan yang kedua, fardu yang kedua, sebelah tu, tadi fardu mandi yang pertama, rukun lah. Fardu dengan makna rukun. Rukun mandi yang pertama niat, rukun mandi yang kedua ialah meratakan air pada segala kulitnya dan rambutnya, zahirnya dan batinnya. Zahir ni mana luaran, luaran rambut, dan batin rambut mana akar rambut tu lah. Maknanya yang kulit dia panggil, kulit di bawah rambut itu batin dia. Kulit di bawah rambut dia panggil. Jikalau rambut yang tebal sekalipun, beza dengan wuduk. Kalau jambang kita, janggut kita tebal, yang wajib kita sampai ke air di atas saja. Dalam tidak wajib. Tapi mandi tidak. Dan mandi ni wajib kita sampaikan air termasuk ke rambut, luaran dia dan juga dalam dia, makna bawah rambut, mengenai kulit di bawah rambut, jikalau rambut atau bulu yang tebal sekalipun. Tapi parti tengah dalam perenggan pertama tu, baris yang keempat dari bawah, dan dimaafkan daripada rambut yang tersimpul dengan sendirinya. Ni macam orang negro tu lah. Dan kadang-kadang nak buat macam mana, dia rambut dia bersimpul-simpul tu. Dan situasi mereka juga di Afrika tu kan, ayak pun susah. Maka syarak dipanggil, dia ada kaedah al-masyaqqah tajlibut taysir. Situasi kepayahan itu dipanggil meraih kemudahan. Maknanya syarak menghadiahkan kemudahan jika kita berada dalam situasi sukar, susah. Asyai'u idza dhaqat tasa'. Asyai' kan al-amru idza dhaqat tasa'. Bila sempit mendapat keluasan, dia panggil. Mana bila berada dalam kesempitan maka diberi keluasan. Itu kaedah-kaedah yang memang kaedah-kaedah yang asas dalam syariat Islam. Dan dimaafkan berambut yang tersimpul dengan sendirinya. Dan jikalau banyak simpulannya sekalipun, jika sukar membukakan. Adapun jika disimpulkan dia, makna bukan tersimpul dengan sendiri, tapi dia yang simpul. Dia yang dandan. Maka jika sedikit pada huruf dimaafkan, dan jika banyak pada huruf tiada dimaafkan. Mana sikit pada huruf ni kira-kiranya kalau tak dirongkai tu ayat boleh sampai. Tak perlu rongkai lah, tapi kalau dipanggil banyak pada huruf, kalau tak dirongkai ayat tak boleh sampai, maka tidak dimaafkan, mana wajib dirongkai lah. Sebab dia sendiri yang buat. Berbeza dengan yang tersimpul dengan sendiri. Walaupun banyak dimaafkan jika sukar untuk membukanya. Adapun sunat, kalau nak sambung lagi sikit lagi tu, perenggan berikut tu, dah wajib dahulu makna sebelum daripada mandi, menghilangkan tiap-tiap yang menegahkan sampai air kepada kulit, seperti seumpama getah atau lilin atau kapur atau tanah atau kotor-kotor di bawah kuku dan lainnya. Dan tiada wajib ia berkumur-kumur dan masuk ke air ke hidungnya, hanya sunat jua supaya keluar daripada kau yang mengatakan wajibnya. Mana berkumur dalam mazhab Syafi'i tak wajib ketika mandi. Masuk air dalam hidung pun tak wajib, sunat saja. Sunat sebab apa? Sebab khuruj minal khilaf. Ini juga satu kaedah. Al-khuruj minal khilafi mustahab. Kita mengambil langkah untuk keluar daripada khilaf itu baik. Mana walaupun dalam mazhab Syafi'i kata tak wajib berkumur dan juga basuh hidung, tapi mazhab Imam Ahmad kata wajib, maka sunat kita buat untuk keluar daripada khilaf. Untuk keluar daripada al-khuruj minal khilaf.
Untuk keluar daripada qaul yang menyatakan wajib. Untuk keluar daripada qaul yang menyatakan wajib. Macam kita mengaji minggu lepas, kita nak niat apa tu, bila kita ambil wuduk, di antara perkara yang disunatkan ketika mandi wajib ialah mengambil wuduk. Dan mengambil wuduk dipanggil. Nak niat wuduk tu niat mengangkat hadas ke ataupun niat melakukan sunat mandi. Ya? Jadi kata ulama, walaupun dari segi pandangan mazhab Syafi'i, mandi itu sendiri pun sudah merangkumi hadas seluruh tubuh. Jadi sebab itu dikatakan wuduk ketika mandi itu sunat. Ya? Sebab mandi itu sendiri pun sudah menampung hadas ke seluruh tubuh. Hadas telah mengangkat hadas dari seluruh tubuh, termasuk dari anggota-anggota wuduk. Tapi bila kita nak berniat, digalakkan berniat mengangkat hadas kecil. Walaupun kita tak berada kecil, khuruj minal khilaf. Kerana meraihkan pandangan yang kata mengambil wuduk ketika mandi adalah wajib. Jadi itu di antara khuruj minal khilaf juga. Ya. Okey. Banyak sebenarnya kita akan jumpa. Banyak kita akan jumpa dalam fiqh ini. Alim ulama menyatakan bahawa sunat dengan sebab untuk keluar daripada khilaf, supaya ibadat kita itu tidak ditohmah oleh pandangan yang menyatakan wajib. Pandangan yang menyatakan wajib. Adapun sunat mandi itu amat banyak. Sunat mandi dengan maksud mandi sunat. Ya? Ini maksudnya. Yang muakkadnya, kata matan. Jadi dalam matan kita ni dia hanya sebut yang muakkad. Yang ghairu muakkad tak sebut. Disebut oleh syarah. Kita baca sikitlah syarah tu. Adapun sunat mandi, yakni mandi yang sunat. Tadi mandi wajib. Mandi yang diwajibkan, iaitu mandi kerana janabah. Dan kita tambah satu lagi, mandi kerana kematian. Dan salah satu kematian masuk dalam faktor-faktor hadas lah. Ya, adapun sunat mandi dengan maksud mandi yang disunatkan, itu amat banyak. Maka setengah daripadanya mandi kerana berubah bau tubuhnya, dan mandi kerana hendak berhimpun dengan orang yang banyak. Makna mandi nak menghadiri kerajaan lah. Nak menghadiri majlis bersama orang lain. Dan kerana i'tikaf, untuk i'tikaf ke masjid, dan bagi tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini tawaf rukun. Tawaf rukun pada 10 Zulhijjah selepas dipanggil, pada malamnya, pada siang hari 9 Zulhijjah wukuf di Arafah, malamnya, malam 10 Zulhijjah itu bermalam di Muzdalifah, dan siangnya, di siangnya tu umat Islam akan melontar Jamratul Aqabah. Kemudian setelah itu mereka akan tawaf ifadah. Tawaf ifadah, balik ke Mekah untuk tawaf ifadah dan disunatkan mandi. Dan tawaf wida, tawaf perpisahan. Bila nak pulang lah, dah selesai semua, nak pulang, nak keluar daripada Mekah, dipanggil tawaf wada, tawaf perpisahan. Asalnya yang lebih tepat ialah wada, bukan wida, wada. Tawaf wada dan mandi bagi bercukur dan lainnya. Dan bercukur lah maknanya tahallul untuk orang yang melakukan umrah. Dan juga jadi kaedah umum mandi sunat ni ialah dipanggil mandi untuk menghadiri perhimpunan dengan orang ramai. Itu mandi hari raya. Begitulah konsep dia begitu. Mana apa saja yang babitkan kita perlu hadir untuk ibadat, dan ibadat itu berlaku dengan orang lain, maka disunatkan mandi. Hari raya Jumaat akan sebut selepas ini mandi untuk tawaf. Kadang-kadang tawaf kan kita tawaf bersama dengan orang ramai, orang lain. Itu walaupun di sana ada juga mandi yang tidak ada kaitan dengan orang ramai, itu di antaranya adalah untuk berniat ihram. Kan berniat ihram kan
maka itu maknanya aghlabiah lah kita sebut, mungkin kita sebut kata kebanyakan mandi yang disunatkannya adalah untuk ataupun membabitkan perhimpunan dengan orang ramai. Adapun mandi yang sunat muakkadah, yang muakkadahnya tadi yang biasa tidak muakkad, itu setengah daripadanya ialah mandi bagi orang yang memandikan orang mati. Jadi orang yang mandikan jenazah, dia sunat balik mandi. Sunat balik mandi. Itu ada nas daripada Nabi SAW. Sebab itu disebutlah muakkad. Di mana menyebutkan barang siapa yang mandikan jenazah, hendaklah dia mandi. Nabi sebut begitu. Barang siapa yang mandikan jenazah, hendaklah dia mandi. Kemudian dan setengah daripadanya juga yang mandi yang muakkadah itu ialah mandi sunat Jumaat. Bagi orang yang hendak hadir sembahyang Jumaat. Jadi mandi sunat Jumaat ini khusus bagi orang yang nak hadir sembahyang Jumaat. Dan jikalau Jumaat itu wajib atasnya, kena ubah. Dan jikalau Jumaat itu tidak wajib atasnya sekalipun. Contohnya macam perempuan. Perempuan tak wajib Jumaat. Tapi kalau dia nak hadir sembahyang Jumaat, sunat atas dia mandi. Begitulah juga dia panggil orang sakit. Orang sakit tak wajib Jumaat, dia uzur. Tapi kalau dia kata saya nak hadir juga, nak gagahkan diri untuk hadir juga, maka dia pun sunat mandi atas dia. Dan masuk waktunya daripada fajar sadiq, mana lepas subuh lah, bila masuk subuh. Tetapi mentakhirkan dia hingga hampir perginya kepada Jumaat itu lebih afdal. Dan mana lepas subuh tu kalau dia mandi dengan niat Jumaat itu dah dapat pahala dah. Tapi kalau sebelum subuh dia mandi tak dapat pahala walaupun dia berniat. Kerana waktu belum masuk. Boleh faham ya? Okey. Kemudian dan daripadanya makna daripada sunat muakkad juga ialah mandi 2 hari raya, iaitu hari raya puasa dan hari raya haji bagi tiap-tiap orang hingga yang haid dan nifas sekalipun. Mana dia tidak khusus kepada orang yang nak hadir sembahyang raya saja. Dia semua orang walaupun yang tak mau hadir, walaupun tidak hadir. Sebab dia panggil mandi sunat hari raya ni bukan untuk solat. Tapi untuk hari. Dia panggil hari. Dan jikalau tiada hendak hadir sembahyangnya sekalipunnya, kembali kepada hari raya. Dan masuk waktu mandi keduanya dengan nisfu malam. Nisfu malam. Nisfu ni adalah tengah malam. Mana tengah malam tu dah, kalau dia mandi dengan niat, dah cukup dah. Boleh dapat pahala. Dan yang mustahab, mana yang digalakkan, ditakhirkan, dilewatkan mandi itu kemudian daripada fajar, yakni selepas masuk subuh, dan habis waktunya dengan jatuh matahari harinya. Mana selagi belum terbenam matahari, maka terbuka untuk mandi dengan niat mandi hari raya. Dan setengah daripadanya mandi 2 gerhana, yakni gerhana bulan dan matahari bagi orang yang hendak hadir sembahyangnya. Dan masuk waktunya dengan awal berubahnya. Mana berubah matahari lah. Bila mula matahari berubah menjadi gerhana dan habisnya dengan jelasnya. Dengan jelasnya maknanya matahari nak kembali normal. Mana jelas ni jelas dengan hilangnya gerhana. Itu jelas dengan hilangnya gerhana. Jadi dengan awalnya, maksudnya dengan awal berubahnya, yakni berubahnya matahari menjadi gerhana. Dan setengah daripadanya mandi kafir, dan dikala murtad sekalipun, tak kala masuk Islam. Jadi orang kafir, dia masuk Islam, sunat dia mandi. Tak wajib, sunat dia mandi. Dan di syarat dia, sunat tu sunyi ia daripada barang yang mewajibkan mandinya pada ketika kufurnya.
Mana sunat itu jika bebas dia daripada perkara yang mewajibkan mandinya ketika kafir dan tiada diiktibarkan mandinya pada ketika kufurnya atas kaul yang terlebih asah. Dalam istilah mazhab Syafi'i, dia ada istilah teknikal untuk nak baca kitab mazhab Syafi'i yang lebih utama. Dia panggil, kalau dia kata mengikut kaul asah, makna di sana ada kaul yang sahih. Kaul yang sahih. Mana dua-dua tu boleh dipegang. Dua-dua boleh pegang. Kena yang satu lagi pun sahih. Cuma ada di sana kaul yang lebih sahih. Jadi dari segi keharusan untuk berpegang tu dua-dua boleh. Cuma dari segi fatwa maknanya selagi boleh dipegang dengan kaul asah, kena peganglah. Okay. Tapi dari segi beramal, boleh beramal sekalipun kaul yang muqabil asah. Tapi kalau dia kata mengikut kaul yang sahih dengan tarjih, makna lawan sahih itu dipanggil kaul dhaif. Tak boleh diamalkan. Itu teknikal tu. Kenapa dia kata kaul yang asah, yang terlebih asah yang paling sahih? Mana muqabil asah adalah sahih. Mana dua-dua kuat. Salah satu lebih kuat. Tapi kalau dia kata kaul yang sahih, makna di sana ada lawan dia adalah dhaif. Mana kaul yang satu lagi itu adalah lemah. Okay, tidak boleh difatwakan. Tak boleh difatwakan. Cuma kalau nak beramal dalam situasi-situasi darurat dan sebagainya boleh. Adapun jika sunyi ia daripada barang tersebut, wajiblah mandinya. Makna apa sini? Kalaulah dia tu sebagai contohnya, sunat mandi kalau semasa dia kafir dulu tidak ada perkara yang menyebabkan dia berjunub. Tapi kalau ketika dia kafir dulu ada perkara yang menyebabkan dia berjunub, maka wajib mandi. Wajib mandi. Sebagai contoh, seorang yang dia masuk Islam sebaik dia selepas balik. Kerana syarat Islam ni dia mesti balik. Kecuali orang yang masuk Islam mengikuti mak ayah. Itu tak syarat. Tidak syarat dia balik. Jadi kalaulah dia masuk Islam sejak daripada kecil, kita kata, kan, dia makna belum berlaku junub lah. Dia belum pernah kahwin, dia tak kahwin, tak berlaku lagi mimpi dan sebagainya. Maka sunatlah dia mandi. Tapi kalau dia masuk Islam setelah dia dewasa, dah berkahwin, maka sudah tentu dia dah berjunub. Dan mandi dia ketika dia berkahwin dulu ni, waktu dia kafir dulu tak sah sebab tidak ada niat. Maka bagi dia wajib mandi. Selepas dia Islam, sebelum dia nak sembahyang, wajib mandi. Mandi bagi janabah yang berlaku sebelum dia masuk Islam. Walaupun bagi semasa tu dia belum tak ada berlaku keluar mandi, tak berlaku jima apalah. Tapi mandi itu bagi janabah yang dia belum sucikan semasa sepanjang dia kafir dulu. Itu maksud dia. Sebab tu dia kata, adapun jika tiada sunyi ia daripada barang tersebut, wajiblah mandinya. Jika tiada sunyi ia daripada barang yang menyebabkan janabah pada ketika dia kufur, wajiblah mandi. Dan masuk waktunya kemudian berislamnya. Mana selepas dia masuk Islam. Kemudian dengan makna selepas. Sebaik selepas dia masuk Islam. Okay. Dan setengah daripadanya mandi, setengah daripada mandinya adalah dan setengah daripada yang muakkad juga ialah mandi apabila siuman orang gila. Siuman yang sedar. Orang gila sedar daripada gilanya. Kembali siuman. Juga yang disunatkan untuk dia mandi. Jikalau berputus-putus gilanya sekalipun dan orang pitam. Itu juga orang pitam pun sunat mandi
dan jikalau satu lahzah sekalipun pitamnya itu. Dan setengah daripadanya ialah segala mandi orang haji. Mana orang yang dalam ibadat haji, iaitu mandi tak kala hendak ihram dengan haji. Ihram mana dia hendak berniat haji ataupun umrah. Atau umrah atau berihram umrah dengan keduanya. Iaitu mandi tak kala hendak ihram dengan haji atau umrah dengan keduanya. Mana keduanya, ini kedua haji dan atau umrah itulah. Dan jikalau pada haid dan nifas sekalipun. Jadi sekalipun seorang perempuan itu dia adalah haid dan nifas, kalau dia nak berniat ihram atau haji, sunat dia mandi. Yang dia sunat dia mandi, bukan mandi untuk menghilangkan janabah, tapi mandi sunat ihram dia panggil. Jadi kalau kita mengaji nanti sampai dalam bab haji nanti atau umrah, waktu berniat tidak syaratkan suci. Waktu berniat haji tidak syarat suci, tapi bila dia nak tawaf nanti, itu dia kena tunggu suci. Kerana syarat sah tawaf mesti bersuci. Dia mandi kemudian tawaf. Waktu berniat tak perlu bersuci. Cuma disunatkan mandi, dipanggil mandi untuk mendapatkan pahala. Pahala sunat itulah sunat mandi kerana ihram. Bukan mandi dengan niat untuk menghilangkan janabah kerana dia dalam keadaan bukan untuk menghilangkan hadas kerana dia masih berhadas kerana darah masih keluar. Dan mandi bagi masuk ke Mekah Al-Musharrafah. Al-Musharrafah ni Mekah yang dimuliakan Allah. Dan jikalau tiada ihram, kalau dia ada ihram tak perlulah sebab dia dah mandi dah tadi. Dia dah mandi ihram tadi. Dan diistisna daripadanya apabila ihram orang Mekah dengan umrah, dia bertempat yang hampir seperti Tanaim, padahal ia telah mandi ihram. Maka tiada sunat baginya mandi kerana masuk Mekah. Sebab dia dah mandi ihram tadi. Dan mandi bagi wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Kerana dia berkait dengan keraian tadi bersama dengan orang lain. Dan yang afdal mandi pada Namirah. Namirah ni dia sempadan Arafah. Kalau boleh mandi di Namirah itu lagi baiklah. Tapi agak sukar untuk dilakukanlah pada ketika ini. Dan dahulu daripada zawal, mana sebelum gelincir matahari. Kerana wukuf di Arafah ni masuk waktu selepas tergelincir matahari. Dan awal waktunya daripada fajar. Maknanya bila dah masuk subuh tu dah boleh mandi dah. Dan mandi bagi wukuf di Muzdalifah. Dan masuk waktunya daripada tengah malam. Wukuf di Arafah ni pada pagi 10 pagi hari raya. Dan mandi bagi melontar jamrah yang 3. Kalau kita mengaji bab haji nanti kita akan jumpalah ada 3 telaga. Jamratul Sughra, Wusta dan juga Kubra. Jadi nak melontar itu disunatkan mandi. Bagi tiap-tiap hari-hari tasyrik. Kerana waktu melontar ni dah 11. Hari yang ke-10 satu telaga saja itu Aqabah. Telaga dipanggil Jamratul Aqabah. Adapun hari yang ke-11, 12, 13 ketiga-tiga telaga dia panggil. Ketiga-tiga telaga iaitu Sughra, Wusta dan juga Kubra. Kubra ni dipanggil juga dengan Aqabah. Dan tiada sunat mandi bagi melontar Jamratul Aqabah pada nahar. Maknanya Jamratul Aqabah hari nahar ni hari raya. Satu telaga tu je lah. Hari 10 Zulhijjah, hari raya, satu telaga saja yang wajib melontar, itu Aqabah. Tapi tak sunat mandi. Kerana kita dah mandi hari raya. Dah mandi hari raya. Tak sunat mandi. Adapun hari yang ke-11, 12, 13 wajib melontar ketiga-tiga jamrah. Dan masuk waktunya selepas zuhur. Selepas zuhur. Itu wallahu a'lam bissawab. Itulah dipanggil untuk kita ini malam ni. Selesai kita fasal ini. Dan insya-Allah nanti kita masuk fasal yang berikutnya pada menyatakan segala syarat sah taharah dan menyatakan segala rukun tayammum.
Okey, ada soalan sebelum kita tutup majlis? Ya. Ya, ya, insya-Allah. Ya, ya. Ada tertarik pada sebab menuzul yang surah Rum. Ya, ya. Dia menceritakan tentang kaum muslimin bersedih dengan kekalahan